Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah maghrib kita pada malam ni. Baiklah sama-sama kita mulakannya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله بحق عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati Hafidh Ustaz Nurul Amali, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seterusnya barisan kepimpinan surau ini, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan muslimin muslimat, mukmin mukminat, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah. Malam ni dah pun masuk malam yang ke-27 Rejab. Hanya berbaki lebih kurang 33 hari saja lagi, insya-Allah kita akan menemui bulan yang merupakan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam yang penuh keberkatan ini kita berbincang dalam majlis ilmu, majlis yang turut sama diberkati oleh Allah, yang mudah-mudahan masa-masa yang penuh keberkatan diisi dengan amal ibadah yang juga mengundang kerahmatan, keberkatan, akan menjadikan kehidupan kita sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu wa taala bisa dipayungi oleh kerahmatan dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Untuk malam ni tuan-tuan, kita akan cuba selesaikan tajuk yang ke-22 dalam perbahasan kita dalam bab yang berkaitan dengan masalah bertambah dan berkurangnya iman seseorang. Ya tuan-tuan dan hadirin Allah, sebelum kita sambung di halaman yang ke 101, halaman yang ke 100, sedikit ulangan daripada kata-kata pengarang kitab ini, kata musannif, saya bacakan terjemahan saja. Dan dikuatkan bertambahnya iman dengan sebab bertambahnya ketaatan insan, dan berkurang iman itu dengan berkurangnya ketaatan. Ada dikatakan tidak seperti itu, dan ada lagi dikatakan tidak ada perbezaan. Seperti inilah yang telah dinukilkan. Ya tuan, dia telah pun membahaskan dengan panjang lebar perkara-perkara yang berkaitan dengan iman para nabi yang telah pun disepakati oleh para ulama tauhid. Para nabi dan para rasul memiliki iman yang sentiasa meningkat, yang tak pernah menurun walau sedetik, walau seketika. Iman di kalangan para malaikat mendatar. Iman di kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang muttaqin, di kalangan orang awam macam kita, ada kalanya meningkat dan ada kalanya menurun. Manakala dalam pembahasan satu lagi yang ditegaskan, iman orang-orang fasik, orang-orang munafik sentiasa menurun keimanannya. Sebab itulah mereka dikategorikan sebagai orang-orang munafik dan orang-orang yang fasik. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sambungan kita untuk malam ni, halaman 100 di perenggan yang kedua. Terhadap ayat-ayat yang telah lalu, para ulama yang ditokohi oleh Imam Abu Hanifah itu ada memberikan takwil bahawa tambahan itu hanyalah pada sesuatu yang diimani, yang disebut sebagai mukminun bih, kerana para sahabat beriman kepada apa-apa yang diturunkan oleh Nabi SAW dalam keadaan syariat belum sempurna dan hukum hakam turun sedikit demi sedikit, maka mereka itu beriman dengan tiap-tiap sesuatu yang baharu, yakni yang datangnya kemudian. Jadi Imam Abu Hanifah menegaskan tentang bagaimana keimanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang memiliki keimanan yang sentiasa disebut-sebut sebagai keimanan yang kukuh, keimanan yang jazam, yang putus, mengimani sesuatu yang dibawa, yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun syariat Islam, walaupun ayat-ayat Al-Quran belum sempurna 30 juzuk, tapi keimanan mereka itu adalah keimanan yang putus, keimanan yang mantap, meyakini, mempercayai ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada keraguan di kalangan orang-orang sahabat-sahabat yang beriman. Tuan-tuan dan hadirin Allah, sebab itulah ada kata-kata yang menyatakan bahawa nu'til iman qablal Quran, telah datang kepada kami kesempurnaan iman sebelum kesempurnaan penurunan Al-Quran 30 juzuk. Ya tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, inilah keimanan yang sangat-sangat luar biasa. Contoh seperti cerita dan kisah yang berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di kalangan sahabat yang beriman menambahkan lagi keimanan mereka. Di kalangan orang yang goyang imannya, di kalangan orang-orang yang lemah imannya, di kalangan orang-orang munafik, lantas menjadikan, dikatakan segelintir di kalangan mereka itu telah pun terkeluar daripada Islam menjadi murtad apabila mendengar kisah baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah diperjalankan oleh Allah melalui tunggangannya yang Allah sediakan, Buraq, yang diiringi oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan malaikat Izrail alaihissalam,
yang mengiringi perjalanan baginda dari bumi sampailah ke langit yang ketujuh. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kisah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Maka di kalangan segelintir manusia yang lemah imannya, mereka memikirkan sesuatu mengikut kaedah logik. Lantas dia mendengar kisah itu dan dihukum dengan cara mengambil pendekatan secara logik. Hukum biasa memang sesuatu yang tak boleh masuk akal. Perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa mengambil perjalanan lebih kurang 30 hari perjalanan. Balik pun mengambil perjalanan 30 hari. Maknanya 2 bulan boleh sampai pergi dan balik. Bukan sekadar Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, bahkan dikatakan naik ke langit. Bagaimana boleh perjalanan pada waktu itu? Zaman sekarang ni mungkin kerana adanya roket, adanya kenderaan yang sesuai dengan teknologi moden. Pada saat dan ketika itu, sesuatu yang tak terbayang. Bagaimana orang boleh sampai ke langit adalah sesuatu yang tidak boleh diterima oleh akal. Lantas di kalangan yang lemah iman itu menjadi murtad dan meninggalkan agama Islam yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagi para sahabat yang menyatakan keimanan mereka, apa jua yang yang disebut, yang disampaikan, dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan penuh keimanan meyakini segala-galanya, sebagaimana kisah yang dikatakan terjadi peristiwa ini dan diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq oleh Abu Jahal. Lantas apakah jawapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Abu Jahal? Siapa yang cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Lantas Abu Jahal menyatakan, kawan kamulah, sahabat kamulah yang menceritakan hal itu. Apa jawapan tegas penuh keyakinan, yang penuh keimanan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal itu, bukan sekadar aku yakin dan percaya perjalanan yang berlaku daripada Masjidil Aqsa hingga Masjidil Haram, aku yakin benda itu benar-benar berlaku. Bahkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan malam tadi juga ia diangkat ke langit, yang tu tak dicerita lagi oleh Abu Jahal. Maka penjelasan daripada Sayyidina Abu Bakar, kalau cerita diangkat ke langit pun aku yakin dan percaya perkara itu benar, sesuatu yang terjadi dan berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, sesuatu yang terjadi dan berlaku, mengimani sesuatu yang disampaikan adalah perkara yang berlaku kepada para sahabat, khususnya di kalangan orang-orang yang memiliki kekuatan iman seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan beberapa tokoh-tokoh di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang disebutkan sebagai sebaik-baik ummah, yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah di kalangan para sahabat baginda, di kalangan mereka yang hidup sezaman, sekurun dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu ya tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi umat yang memiliki kekuatan iman dan mencontohi sebagaimana kekuatan iman yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau digelar dengan As-Siddiq. Mudah-mudahan kalau kita juga memiliki keimanan yang mantap, membenarkan setiap apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, kita turut sama digelar di sisi Allah sebagai As-Siddiqin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang pertama, As-Siddiq. Kita yang menuruti jejak langkah itu dikelompokkan oleh Allah sebagai As-Siddiqin. Orang yang benar keimanannya, benar pegangan agamanya,
benar akidahnya, benar akhlaknya, benar syariatnya, yang mudah-mudahan dikategorikan sebagai as-siddiqin. Bukankah kita pernah membacakan orang-orang yang dimasukkan dalam kategori as-siddiqin yang duduk dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti, yang disebutkan oleh baginda melalui ayat Al-Quran. Siapakah orang-orang yang dekat dan hampir dengan baginda, duduk bersama dengan baginda? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 kategori ini adalah orang-orang yang dijamin dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada salah satu di antara 4 golongan yang dimaksudkan. Itu Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya pengarang menegaskan, dan terhadap hadis-hadis yang lalu pun mereka memberikan takwil bahawa tiap-tiap dari tambahan dan kekurangan itu kembalinya kepada amal-amal perbuatan, bukan kepada tasdik, bukan kepada keyakinan, kepercayaan. Ini dalam perbahasan nak menunjukkan bahawa ada beberapa perbahasan di kalangan para ulama yang menyatakan tentang meningkat dan menurun itu adakah tertakluk kepada keimanan atau tertakluk kepada perbuatan. Jadi pandangan yang kedua ini pula menegaskan meningkat iman, menurun iman dari sudut keyakinan, kepercayaan dalam hati tak berlaku. Sepatutnya yang menjadikan meningkat dan menurun ini amalan. Ini pendapat yang menyatakan, yang berpegang kepada persoalan untuk meningkat dan bertambah keimanan, menurun keimanan itu bagi mereka tak berkait dengan soal kepercayaan, keyakinan. Tapi benda itu, kesungguhan, ketekunan, ketaatan itu hanya berkait dari sudut amalan. Kalaulah amal ketaatan yang makin banyak, maka dia menjadi semakin kuat keimanan yang ada. Kalaulah amalan yang ada itu makin kurang, makin sedikit, makin semakin merudum atau semakin menurun hal keadaan keimanannya. Maka ini pendapat dan pandangan yang menyatakan persoalan amalan zahir itulah yang boleh diukur. Dari sudut nak diukur bertambah ataupun berkurangnya amalan seseorang, bukan diukur soal keimanannya, tasdiknya, kepercayaannya. Ini pendapat yang menyatakan ke arah perkara berkenaan. Dan ada satu kemungkinan bahawa nafi yang terdapat dalam kalam musannif, dalam kata-kata musannif, yakni perkataan wakilalah, kembali kepada sebutan yang terdekat, yakni perkataan wa naqsuhu binaqsiha, yakni bukannya kepada yang dikatakan disebabkan berkurangan iman itu disebabkan kekurangan amalan. Maka dikatakan bukannya perkataan wakilalah itu merujuk kepada warujjahat ziyadatul iman, yang disebutkan sebagai apabila seseorang itu semakin taat melaksanakan amal ibadat, maka semakin bertambahlah keimanannya. Jadi pandangan yang maksudkan ini, dia nak menunjukkan kepada kelompok perbahasan, untuk kelompok yang kedua yang kita telah pun sebutkan tadi, nak berpegang kepada pandangan yang dikatakan meningkat berkurang itu bukan pada keimanan dan kepercayaan, tetapi bergantung kepada amalan seseorang. Ini huraian dan pegangan mereka. Maka seolah-olah pengarang berkata wakila yang kusu, dan dikatakan bahawa iman itu tak berkurangan. Kalau dia dah beriman, berimanlah. Sama ada dia beramal atau tidak, tak terganggu imannya. Ini pendapat kumpulan yang telah pun, yang kedua yang telah kita bahaskan ini. Hingga jadilah maksudnya dengan kil, dengan kata ini, bahawa iman itu bertambah dan tidak berkurang, sebagaimana yang diikuti oleh Khattabi, di mana beliau berkata
iman yang sempurna itu ada 3 perkara. Jadi nak jelaskan kepada kita bahawa kelompok di kalangan ahli yang membahaskan ilmu usuluddin, ilmu kalam ini menegaskan kalau orang tu dah ucap kalimah syahadah, dia beriman. Maka imannya itu tak dikaitkan dengan soal meningkat dan berkurangan. Yang disebutkan meningkat dan berkurangan adalah amalan seseorang, tak dikaitkan dengan soal iman. Ini pendapat mereka. Kerana ia berpandangan iman yang sempurna itu yang pertamanya perkataan, dan ia tak bertambah dan berkurangan. Kalau ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mana dikurang, mana ditambah? Tak ada. Itulah kalimah yang ada. Maka kenapa nak dikaitkan dari sudut penyataan bertambah dan berkurangan? Yang kedua, amalan. Kalau amalan, ia boleh bertambah dan boleh berkurangan. Maka sebab tu dia berpegang dari sudut tasdik, keyakinan, tak boleh nak dikatakan bertambah dan berkurangan. Tapi kalaulah amalan, perbuatan, ketaatan, boleh berlaku pengurangan dan pertambahan. Dan yang ketiga, i'tikad, kepercayaan. Ia bertambah dan tidak berkurang, kerana jika berkurang, lenyaplah ia. Ini pendapat yang menyokong tentang persoalan adakah iman boleh bertambah dan berkurangan. Pendapat kedua ini menegaskan iman ia apabila disebutkan sebagai satu keyakinan, ia sentiasa meningkat dan tak berkurangan. Manakala amalan yang boleh dikategorikan kadang-kadang meningkat, kadang-kadang berkurangan. Ya, nanti kita akan rumuskan pendapat mana yang masyhur, pendapat mana yang kuat, dan pendapat mana yang majoriti para ulama bersetuju dengan pernyataan yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, perkataan musannif, perkataan pengarang dengan kata-kata wakila la khulfa merupakan kalam isti'raf, yakni permulaan, kalam isti'naf, yakni permulaan, bukan ataf yang disandarkan, yang dikaitkan sebagaimana dikatakan oleh musannif sendiri. Namun begitu, ada juga kemungkinan untuk menjadikannya sebagai kalam yang diatafkan, dihubung kaitkan, atau lafaz yang ditakdirkan, yang diketahui dari hubungan perbicaraan, yakni sidqul kalam, dan takdirannya adalah qadish tuhira anna bainal qaumi khilafa hakikiyan wa qila la khulfa. Maksudnya, telah masyhur bahawa di antara kaum itu terdapat khilaf yang hakiki. Ada yang dikatakan bahawa tidak ada khilaf yang hakiki. Nak ditegaskan dalam pernyataan ini bahawa adakah kata-kata yang dimaksudkan ini membawa perbezaan yang telah pun dikatakan perbezaan yang benar-benar hakiki, ataupun ia dipahami sebagai sesuatu yang tidak ada khilaf yang dikatakan sebagai khilaf yang hakiki. Maksud daripada pernyataan ini, berkata segulungan ulama yang diantaranya seperti Imam Fakhrul Razi dan Imam Haramain. Ini antara tokoh-tokoh ilmuwan Islam ya, yang cukup masyhur, yang terkenal dengan keilmuannya masing-masing ya, bahawa tidak ada khilaf hakiki antara dua riqah, di antara dua penyataan yang telah pun dibahaskan itu, melainkan khilaf lafzi. Adapun menafikan khilaf secara mutlak tidaklah sah. Jadi nak sebutkan perbahasan yang dalam memahami kata-kata musannif ini, ia hanyalah berbentuk perbezaan dalam memahami kata-kata musannif.
kata-kata pengarang. Yang dikatakan bahawa pandangan pengarang nak menyebutkan bahawa iman boleh bertambah dan iman boleh berkurangan, maka dalam perbahasan ini masing-masing memberikan komentar dan ada yang benar yang sependapat dengan pengarang untuk menegaskan dari sudut iman ada ketikanya meningkat dan ada ketikanya berkurangan, dan dalam masa yang sama sekelompok lagi menafikan hal yang berkaitan itu, yang bertambah, iman itu sentiasa bertambah dan tak berkurangan, yang boleh dikategorikan bertambah ataupun berkurangan bukan dari sudut keimanan, keyakinannya, tetapi dari sudut amalan yang ada. Rupa dari keadaan khilaf itu lafzi adalah bahawa pendapat yang mengatakan iman itu bertambah dan berkurang dibawa atas sesuatu yang dengannya terletak kesempurnaan iman, yakni amal-amal perbuatan. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahawa iman itu tidak bertambah dan tak berkurangan dibawa atas asal iman, yakni tasdik batin. Nak menegaskan tentang perbahasan yang ada ini, maka kita telah pun menyebutkan di awal-awal perbicaraan kita ini, dalam perbahasan iman itu yang dah pun dikategorikan di kalangan Nabi bagaimana, di kalangan manusia biasa bagaimana, di kalangan para ulama bagaimana. Maka dibahaskan Nabi imannya meningkat dan tak pernah menurun. Seperti awal-awal perbahasan kita tadi telah kita sebutkan. Di kalangan iman para ulama, imannya mantap berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu. Maka pegangan mereka kepada hal agama ini dengan penuh keyakinan yang kerana berpegang kepada nas, berpegang kepada dalil. Manakala di kalangan orang awam adalah sesuatu yang kadang-kadang meningkat, kadang-kadang berkurangan. Lebih-lebih lagi yang boleh terjadi meningkat dan berkurangan ini, dan mungkin lebih banyak berkurangan ialah di kalangan orang yang diistilahkan sebagai orang-orang yang taklid, menjadi pak turut dalam soal beriman, beragama, hanya menjadi pak turut, bukan berdasarkan kepada nas, bukan berdasarkan kepada dalil. Tapi mungkin dia lihat orang keliling dia membuat sesuatu, maka pun dia buat, dan ia tak tahu dengan cara mendalam apa hikmah di sebalik amalan yang dikerjakan itu. Jadi kalaulah mungkin apabila datang sesuatu pemikiran-pemikiran yang cuba mengelirukan dia, yang menyebabkan dia terkeliru, maka pegangan agamanya goyah. Dan orang-orang yang inilah dikatakan golongan taklid. Dalam perbahasan golongan taklid, adakah keimanan mereka itu diterima atau ditolak? Di kalangan para ulama dalam membahaskan ini pula, dari sudut iman, jika menepati apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maka diterima keimanannya walaupun taklid. Cuma dibimbangi jika ada pemikiran-pemikiran yang cuba nak mengelirukan pegangan agama, maka ia turut sama akan mungkin dipengaruhi, dan dia tak boleh nak mempertahankan keimanan pegangan agama yang dipegang selama ini. Sebab itulah tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi dan berlaku di kalangan masyarakat kita baru-baru ini, dalam apabila sebahagian kalangan masyarakat kita di kalangan orang-orang Hindu yang melakukan perayaan Taipusam. Segelintir kalangan masyarakat kita yang berpahaman dengan pahaman hidup bermasyarakat, hidup dalam masyarakat majmuk, ra'i-mera'ikan, apa salahnya kalau nak mengiringi pendati yang dibawa, yang dipuja, yang didewa-dewakan oleh golongan ini, yang dianggap seperti seolah-olah tak mencacat, tak merosakkan pegangan akidah. Yang ni contoh jelas.
Orang yang tak faham tentang agama Islam, Islamnya kalau dia menjadi pak turut, maka kalau dikata kita hidup dalam masyarakat majmuk, masyarakat ini perlu meraihkan, perlu bertolak ansur, boleh berkompromi dalam hal hidup masyarakat, perlu ada kemesraan. Yang inilah yang merosakkan akidah. Ini contoh yang jelas yang kita boleh kaitkan dengan apa yang kita sedang bahaskan. Itu tuan hati Allah Subhanahu wa taala, dari sudut pegangan agama Islam wajib ada penegasan dalam persoalan akidah, tak ada tolak ansur. Memiliki batas yang wajib dipahami. Mana kehidupan bermasyarakat majmuk yang boleh kita raih? Hal yang berkaitan kebudayaan, hal yang berkaitan dengan keagamaan, pegangan agama, tak ada tolak ansur. Allah dah menentukan, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu, orang yang bukan Islam, cara kamu, agama kamu. Untuk kami, orang yang beragama Islam, adalah cara kami. Tidak ada kompromi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam persoalan akidah keagamaan. Sebab tu, dalam hal kebudayaan, nak pakai pakaian macam mana bangsa lain, sila. Selagi mana pakaian itu tak dikaitkan dengan keagamaan, yang mematuhi syariat, yang memenuhi tuntutan syariat, boleh pakai kalau ia merupakan kebudayaan. Tapi kalau ia dah dikaitkan dengan pakaian itu sebagai pakaian yang berkaitan dengan sesuatu yang dikaitkan dengan keagamaan. Contoh, apabila seseorang memakai pakaian yang berwarna kuning yang dipakai oleh sami-sami, contoh, maka pakai pakaian yang berwarna itu memang dilarang. Kerana ia digambarkan sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh seseorang, yang dikaitkan dengan keagamaan tokoh sesuatu masyarakat. Sebab tu kena jelas dalam persoalan ini supaya kita umat Islam hidup bermasyarakat lebih lagi di Malaysia ini, kena ada pegangan agama yang jelas. Mana batas yang dibenar untuk kita bertolak ansur hidup bermasyarakat, mana batas yang tak boleh ada tolak ansur, lebih lagi dalam persoalan keagamaan dan keimanan, yang tak boleh untuk kita memandang remeh perkara seperti itu. Itu tuan, mudah-mudahan mereka yang terjebak dalam perkara itu wajib taubat nasuha, mengucap kembali kalimah syahadah untuk memperbaharui keimanan akidah yang mereka telah pun tersasar daripada amalan dan akidah umat Islam. Ya, wajib taubat nasuha dan melafazkan kalimah syahadah dengan penuh keyakinan dan takkan mengulangi kesilapan yang lalu itu. Itu tuan, hati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan prinsip dalam agama yang disebutkan inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang Allah redai hanya Islam. Maka orang Islam kena jelas dalam persoalan berkaitan dengan keagamaan akidah Islam ini. Berbalik semula kepada perbahasan kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan musannif, perkataan pengarang dengan kalimah kaza qad nukila, kita bagi laluan azan terlebih dahulu. Bismillah. الله أكبر الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لا تخلف الميعاد. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata musannif, perkataan musannif dengan kaza qad nukila, kembalinya kepada kil yang akhir, bukan kepada semua yang telah pun lalu. Yakni dengan perkataan itu musannif pengarang berisyarat tentang tabarri atau berlepas dirinya dari tanggungjawab terhadap sahnya kil tersebut, kerana pendapat yang lebih sah adalah bahawa tasdik qalbi itu bertambah dan berkurang dengan banyaknya pertimbangan dan jelasnya dalil-dalil. Jadi pengarang musannif merumuskan pendapat yang menyatakan tentang soal iman. Kalau dah beriman, berimanlah, tak bertambah dan tak berkurang, seperti kelompok yang kedua yang telah kita sebutkan awal tadi. Yang bertambah dan berkurangan adalah sesuatu perkara yang berkaitan dengan amalan, perbuatan. Maka musannif pengarang menegaskan ia berlepas diri, tak setuju dengan pendapat itu. Dan ia pun merumuskan dalam soal keimanan seseorang, ia boleh bertambah dan ia juga boleh berkurangan. Sebab itulah dalam ayat Al-Quran Allah juga pernah menegaskan di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, ada ketikanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang iman itu fazadahumul huda. Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah seseorang. Maknanya Allah menambahkan iman seseorang apabila seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah, maka ditambahkan lagi hidayahnya, ditambahkan lagi keimanannya. Dan itulah juga membawa maksud kepada kalaulah ia tak semakin kuat beramal, maka semakin berkuranganlah keimanan seseorang tersebut. Sebab itu dibahaskan di kalangan para ulama, kalaulah seseorang itu cintakan Allah, taatkan Allah, kasihkan Allah, antara perkara yang boleh yang menjadi tunjang amalan itu ialah dengan melaksanakan ibadat solat. Jadi ibadat solat itu merupakan sesuatu perkara sebagai simbol yang sangat hebat bagaimana kukuhnya hubungan seorang insan kepada Khalik, kepada pencipta,
ia boleh dilihat dari sudut bagaimana ia dalam melaksanakan ketaatannya melalui simbol mendirikan solat sebagai tiang agama. Ya, lebih lagi amanah solat itu Allah berikan secara khusus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj, yang berbeza tanggungjawab itu dari amalan yang biasa. Puasa melalui Jibril, dalam melaksanakan haji ayat Al-Quran melalui Jibril, yang berkaitan dengan zakat ayat Al-Quran melalui Jibril. Tetapi ayat yang berkaitan dengan menunaikan ibadat solat ini, ia bermula daripada tanggungjawab itu diberikan, dijemput khas untuk baginda sallallahu alaihi wasallam menerimanya di Sidratul Muntaha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan gambaran 5 waktu solat itu sebagai satu penghormatan yang cukup besar Allah berikan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan waktu-waktu yang ada dikaitkan dengan waktu amalan solat nabi-nabi, rasul-rasul dan umat yang terdahulu. Yang dibahaskan juga di kalangan para ulama seperti solat subuh. Amalan solat subuh ini yang Allah syariatkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan umatnya. Maka umat Rasulullah diberi penghormatan, ambillah melaksanakan solat subuh sebagaimana Nabi Allah Adam dan umatnya. Zuhur dikatakan syariat yang Allah turunkan untuk Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Maka umat Islam, umat baginda, umat Rasulullah disyariatkan menunaikan solat zuhur. Yang juga dikatakan asar itu dikaitkan dengan Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Maka dilaksanakan juga untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah maghrib dan untuk kalau tak silap kepada Nabi Isa, dan Isya itu untuk Nabi Musa. Maka amalan-amalan yang dikaitkan dengan rasul-rasul yang terpilih itu, maka Allah berikan penghormatan untuk 5 waktu itu dikerjakan khusus oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apabila kita benar-benar menjadi hamba yang taat pada Allah, maka pelambangannya, simbolnya ialah melalui ibadat solat. Cintakan Rasul, kasihkan Rasul, taatkan Rasul, perbanyakkan selawat. Simbolnya pada selawat. Cintakan diri sendiri, kasihkan diri sendiri, simbolnya pada taubat. Perbanyakkan taubat. Dan cinta sesama muslim, cinta dalam kehidupan bermasyarakat kita, maka dengan memperbanyakkan sedekah, memberikan hadiah. Oleh itu ya tuan-tuan hati Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara ini yang memang telah pun diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, cuma tertakluk kepada bagaimana kita untuk menghayati dan mengamalkan sesuatu yang telah pun ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua perkara-perkara itu telah menjadi amalan harian kita. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan, orang yang memiliki keimanan ni tuan-tuan pastinya memiliki tanda. Meningkat dan berkurangnya itu ada tanda. Contoh ya, kisah benar yang sedang melanda saudara-saudara kita di Turki dan di Syria. Yang dipahamkan, yang dimaklumkan kepada saya, apabila ada di kalangan mereka yang dapat diselamatkan dalam tempoh 3 hari selepas berada di bawah bangunan, yang berada di bawah runtuhan bangunan, apabila mereka diselamatkan, antara ucapan awal apabila diselamatkan keluar daripada runtuhan bangunan, apakah ucapan mereka? Allah, ampunilah aku ini. Aku tak sempurna menunaikan solat selama 3 hari di bawah runtuhan bangunan. Yang diingat Allah, yang diingat hubungan dengan Allah melalui solat. Hebat. Maknanya iman seseorang apabila dia subur, hebat, apabila dia tak dapat menunaikan sesuatu itu yang sempurna, antara yang nampak
nada penyesalan ketika mana ia diselamatkan. Dia memohon ampun kepada Allah. Maaf ya Allah, selama di bawah timbunan tidak dapat menunaikan solat dengan sempurna. Agak-agak kalau kita lah, apakah ucapan awal yang kita akan lafazkan ketika mana diselamatkan? Itu tuan hati Allah. Hari kedua tu saya dipahamkan, apabila seorang anak yang tersepit di bawah runtuhan bangunan, yang terhempap dengan bangunan yang ada, mengaduh dengan menyatakan ayah sakit, maka si ayah yang juga berada di bawah runtuhan bangunan itu hanya berpesan kepada anak, anak tolong tukarkan ucapan sakit kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak ini boleh ikut dengan tenang, tabah, menahan kesakitan. Diubah kalimahnya kepada daripada perkataan sakit kepada kalimah mengesa mentauhidkan Allah. Tuan-tuan, saya hiba apabila mendengar hebatnya iman insan-insan yang luar biasa. Kalau ditakdirkan kita diuji yang macam tu, mungkin ucapan yang keluar, anak sabarlah, tahan sikit ya. Mungkin kita hanya melafazkan tahan ya, sabarlah ya, sabar. Mungkin itu je. Tapi orang-orang yang memiliki hubungan yang hebat dengan Allah, ucapan yang disampaikan untuk menenangkan anak, ajak ia mengingat besarkan Allah. Dan saya dikatakan anak-anak itu sampai penghujung nafasnya dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, perkara yang terjadi itu semua boleh untuk dijadikan iktibar, pengajaran untuk kita. Benar, mereka diuji oleh Allah dengan ujian tersebut, ya. Walaupun ada persepsi yang menyegaskan bahawa ada perancangan daripada musuh-musuh Allah dalam menggunakan teknologi yang begitu canggih untuk melakukan serangan melalui fenomena alam itu. Allahu alam. Apapun, kalau Allah izin, terjadilah perkara itu. Allah tak izin, maka tak terjadi apa yang dirancang. Cuma nak dikaitkan tentang persoalan, lihat beberapa individu yang hubungan dengan Allah luar biasa. Itulah yang dikatakan imannya hebat. Saat yang kritikal masih membesarkan Allah. Sebab itu dibahaskan di kalangan para ulama dalam perbahasan, orang yang melafazkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin, ia melihat tentang sesuatu nikmat yang ada, bukan dia nampak syukur itu atas benda yang dia dapat, tetapi ia melihat, menghayati pemberi nikmat itu yang disyukuri. Kita barangkali tuan-tuan, kalau dapat sesuatu nikmat yang kita syukuri, nikmat itu semata-mata, pemberinya kita lupa. Tapi iman orang yang hebat, ia akan memuji Allah kerana apa? Pemberi nikmat itu Allah. Begitulah orang yang hebat imannya. Ujian yang diterima, dia bukan melihat semata-mata ujian itu. Yang dilihat adalah pemberi ujian itu adalah datangnya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu mereka tak nak berpisah dalam apa pun suasana, nikmat atau sebaliknya, dia akan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dirumuskan oleh pengarang. Ketika hebat iman itu, bertambah amalannya, itulah petanda semakin meningkat iman seseorang. Kurang amalannya, lupa membesarkan Allah, itulah petanda makin berkuranganlah keimanan seseorang. Dan juga kerana kata tersebut menyalahi khilaf yang terkenal di kalangan kaum, bahawa khilaf itu adalah hakiki, maka disimpulkan bahawa menurut pendapat yang mu'tamad, iman itu adalah tasdik sahaja dan pengucapan adalah syariat dalam hal yang dilaksanakan hukum hakam keduniaan, dan bahawa iman itu boleh bertambah dan berkurangan sebagaimana dia yang ditahqiq, yang telah pun dipersetujui oleh
majoriti para ulama. Sebab itulah pengarang menyatakan iman boleh bertambah dan berkurangan. Walaupun ada kritikan, walaupun ada komen dari pandangan pembahas usuluddin akidah, namun yang dimu'tamadkan, yang diterima pakai oleh majoriti para ulama, iman boleh meningkat dan berkurangan. Kita pernah sebut apa petanda iman kita meningkat? Amalan meningkat, tanda iman meningkat. Apa petanda iman kita menurun? Kurang beramal hari itu, semakin merosot amalan hari itu, itulah petanda sebagai iman seseorang itu menurun pada hari berkenaan. Sekedar itu untuk malam ni. Yang baik datangnya dari Allah, segala kelemahan kekurangan datang dari saya mohon keampunan kepada Allah, kemaafan tuan yang terkasar bahasa terlanjur kata. Allahu a'lam ma a'lam wallahu khairum mimma la a'lam. Jika ada perbincangan tuan, kalau saya boleh bagi respon dengan izin Allah, saya cuba. Kalau tak mampu, minta maaf banyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.